وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. أشهد أن لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صعبا سهلا وشئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. Saudara muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mulia dan dihormati, alhamdulillah sekali lagi kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu dan berkumpul di dalam sebaik-baik tempat, yaitu masjid. Sama-sama kita niat iktikaf, kalau tidak dalam masa yang sama kita berada di dalam sebaik-baik majlis, yaitu majlis ilmu, maka sama-sama kita perbetulkan niat agar apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan daripada sebahagian masa diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas dan betul. Mudah-mudahan dengan kelebihan tempat dan majlis memberi kebaikan dan manfaat untuk dunia kita yang sementara dan juga untuk akhirat yang kekal abadi. Sambungan mengenai bab sembahyang berjamaah. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid darin amin. Amma syakku fit taqaddumi fala yu'athir wa la yadurru musawatuhu lakinnaha makruhatun wa nudiba wuqufu zakarin walau sadiyya lam yahdur ghayruhu an yaminil imam wa illa sunna lahu tahwiluhu littiba'i mutaakhiran anhu qalila bi an tataakhara asabi'uhu an aqiba imamihi wa kharaja bidzakari al-unsa fataqifu khalfahu ma'a mazidi ta'akhuri. Adapun mereka yang syak pada mendahului imam pada tempat, syarat mengikut imam, makmum tidak boleh mendahului imam, tak boleh duduk ke hadapan. Kalau dia buat barisan, hendaklah barisan itu di belakang. Ataupun kalau dia sembahyang 2 orang sahaja, hendaklah yang makmum itu mesti sedikit ke belakang.
tiba-tiba datang keraguan, adakah wala yadurru musawatuhu, agak-agak aku dah terkehadapan daripada imam ataupun tidak, dengan sebab tempat yang luas, panjang, yang berkemungkinan ketika itu dengan saf sedikit melengkung, kemungkinanlah kita buat permasalahan. Jadi dengan melengkung, ya hujung sana tu kadang melengkung sangat, adakah sekiranya aku dah melebihi imam atau tidak? Dia syak. Adakah dengan sebab syak tersebut batal sembahyang dia? Wala yadurru musawatuhu, ada pesyak yang sekira-kira adakah dia terkehadapan daripada imam, ataupun juga dia syak dari segi adakah kedudukan dia sama betul dengan imam, maka keduanya tidak memberi kesan pada membatalkan sembahyang. Tak ada kesan apa-apa, sembahyang tetap sah. Akan tetapi hukumnya makruh, ay karahatu mufawwatuhu lil fadilatil jamaah, yaitu makruh yang boleh meluputkan kelebihan berjamaah, fima sawahu fihi faqat, pada perkara yang ia berada padanya sahaja. Jadi pada masalah betulkan saf tu, dia luput pahala jemaah kat situ, bukan keseluruhan. Dari segi buat saf, buat saf tu satu pahala per jemaah yang lain, kita rakaat satu pahala per jemaah yang lain, kita sujud satu pahala per jemaah yang lain, kita duduk dengan duduk tahiyat itu juga dengan kelebihan berjamaah yang lain. Kalau sekiranya ketika kita berdiri kita sama, tetapi di saat kita rakaat sujud kita dah sedikit ke belakang, ketika berdiri itu meluputkan pahala berjamaah pada tempat yang kita buat silap sahaja, walau sabiyah. Dan disunatkan berdiri seorang laki-laki sekalipun kanak-kanak, lam yahdur ghairuhu, tidak ada orang lain melainkan seorang laki-laki sahaja yang hadir, maka sunat dia berdiri di sebelah kanan imam, di sebelah kanan. Ada kadang-kadang apabila ada makmum 2-3 orang yang sekira-kira masbuk, ada penambah rakaat, 3 orang bangun tak selesai lagi sembahyang, ada yang diambil sebelah kiri, yang makmum sebelah kiri dia jadikan imam, yang akhirnya dia duduk sebelah kiri imam. Yang sepatutnya dia cari sebelah kanan, yang ada ruang kosong sebelah kanan, jangan cari yang ada ruang kosong sebelah kiri. Dah tengok yang ada sebelah kanan ruang, kat situ disunatkan dia berada di situ. Kalau dia berada di sebelah kiri, itu juga hukumnya makruh yang boleh meluputkan pahala berjamaah. Jadi bagi seorang duduk sebelah sama betul, saf terakhir tu paling afdal, setiap saf yang sama betul dengan imam. Saf kedua paling afdal tepat yang sama betul dengan saf yang pertama dengan imam. Saf ketiga yang paling afdal dah penuh dah, saf kedua, saf tiga pun sama betul. Kemudian dari segi apabila dah isi kat tengah, yang mana lebih afdal? Kat sebelah kanan. Yang ni khilaf. Setengah kata sebelah kanan sampai habis, setengah ulama kata kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Manakala dah sekira-kira nak habis dah, tak ramai dah hari ni, kita yang duduk saf akhir nak penuhkan kanan atau kiri? Boleh kanan kiri pun boleh. Tetapi oleh kerana takut orang jadi makmum ni masing-masing rebut sebelah kiri belakang saf terakhir, takut ada orang cuik dia lah, kes kena cuik dia, tak boleh ni, kena penuhkan sebelah kiri dahulu, lari dah. Tu biasalah, lari daripada medan perang tu biasanya perangai kita lah. Ada ujian sikit lari selalu. Tapi ala pilihannya cari sebelah kanan, kecuali yang sebelah kanan tengok tak harap dia ni jadi imam, boleh harap tak sembahyang.
kita baru nak ikut Allah Akbar, sampai Allah memilih, kita maknina ada. Kadang-kadang kena perhatikan juga. Baru nak ikut pernah kat puncak perdana kita pergi. Nak ikutlah ada makmum yang masbuk, nak sembahyang dengan dia. Dia baru nak tunggu sujud. Kita pun pergi berdiri sebelah dia. Baru nak takbir dia tunggu sujud. Allah, nampak spanduk pula ke belakang. Nak ikut macam mana ni? Nak cari makmum lain pula. Nak cari orang lain yang masuk sembahyang, yang pakaian dia sempurna. Paling tidak lah, saya tengok cepatnya sembahyang. Tamak ni tak ada tak boleh imam ni. Sebab dari segi anggapan kita, sembahyang orang tersebut dah batal. Apabila batal, kita tak boleh ikut. Sebagaimana dalam sembahyang, kalau kita ketahui bahawasanya imam telah batal, wajib kita mufaraqah. Kalau kita tak masuk sembahyang lagi, awal-awal kita tak boleh ikut dia. Baik, sekarang kita datang sekali pun kanak-kanak. Saya dengan anak saya. Jadi saya nak letak kat mana anak saya? Baik, kalau dengan lelaki sekalipun kanak-kanak, kita dua orang saja, maka tetap di sebelah kanan imam. Tetap di sebelah kanan imam. Wa illa sunnah lahu tahwiluhu littiba. Sekiranya ada makmum datang dia datang berdiri di sebelah kiri kita, apa yang imam perlu buat? Sunnah lahu, sunat bagi imam, dia memusingkan makmum tersebut ke sebelah kanan. Nak buat macam mana ni? Nak tarik itu lagu depan kita, nak tarik begini tak sampai. Jadi nak buat macam mana ni agak-agak. Jadi duduk fikir, tak rokok-rokok, tak ada fikir. Bahagian daripada saya belajar dahulu, kalau dengan Syekh Nuruddin, dia kata dengan Nabi SAW ketika itu dengan Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas bersembahyang di sebelah kiri Nabi. Ibnu Abbas tiba-tiba nak sembahyang ikut Nabi, dia takbir di sebelah kiri. Lalu ketika itu Nabi memegang kepala dia. Wallahualam, macam mana adakah dengan dia letak tangan? Kalau dibuat contoh di guru saya, dia letak tangan atas kepala sebelah, dia tarik buat arah. Otomatik orang tersebut bergerak step by step ke sebelah kanan. Atau kata ulama, tak perlu kamu dengan alihkan dia, cukup dengan isyarat. Jadi bila orang takbir sebelah ni, isyarat macam mana? Gitu. Buatlah macam mana pun. Janji jangan bergerak sampai 3 kali. Dan sekira-kira orang belakang boleh faham. Dan dengan anggapan kita bahawasanya orang tersebut akan mengikut arahan. Kalau kita buat payah nak pergi arahan macam mana lah. Nak pergi arahan, ikutlah isyarat belakang, tunjuk gitu kan. Ataupun dia mungkin dah ke belakang sedikit kan, dia ke belakang sedikit, kita tunjuk gitu. Tak apa, isyarat tak ada masalah. Janji tak lebih 3 pergerakan. Dengan anggapan kita, kalau dia nampak, memang dia akan bergerak ke situ. Kalau mengikutkan dia ni tak bergerak dah, memang tak bergerak, biasa tak bergerak, tak perlulah kita dengan beri tunjuk pada dia. Itu hanya mengikut sangkaan kita sahaja. Alakulnya dia terlepas dengan kelebihan berjamaah dari segi kedudukan tempat dia berdiri. Baik, berdiri sebelah kanan, kenapa? Tak ada kerana lain. Ataupun kita ubah kedudukan dia, kenapa? Tidak ada kerana lain. Dittiba, kerana hendak mengikut Nabi SAW. Ada semua kalau ulama setiap kali dengan amalan sunat, kamu nak buat, kamu niatlah ikut Nabi. Kenapa buat? Nabi buat, kita ikut. Kenapa buat? Nabi suruh, lalu kita ikut. Adik kenduri kahwin, kenapa? Selain daripada nombor 1, kerana sunnah Nabi.
kita hadir tu, Nabi suruh hadir jemputan tu. Salah satu jemputan yang wajib, satu-satunya jemputan yang wajib hadir kenduri kahwin. Kita hadir satu niat ikut Nabi. Yang kedua, kita niat memenuhi jemputan tuan rumah. Nombor 3, kita niat disebut dalam kitab idaman penonton. Nombor 3, kita niat mengembirakan tuan rumah. Nombor 1, kita hadir kerana menerima jemputan, juga kerana mengikut sunnah Nabi, manakala juga untuk mengembirakan orang yang menjemput. Bila dia jemput, kita hadir. Suka tak dia? Suka. Kalau tak hadir, suka tak? Kadang-kadang tanya, kenapa mu tak hadir? Dia tanya pula dia, kenapa tak hari? Mu tahu kat mana aku tak hari? Aku ambil attendant hari tu. Cek satu-satu ni. Aku tahu aku hari tu. Kadang-kadang Allah marilah sekejap. Jadi saya juga sunat kita pergi kerana sunat, sebab ikut sunnah Nabi, sebab nak mengembirakan tuan rumah, ataupun semata-mata untuk menerima jemputan dia. Kita makbulkan jemputan dia. 3 tu. Kita pergi kenduri kahwin, kenapa? Ada niat 3-3? Tak ada. Kita niat nombor 4. Apa dia? Nak makan nasi. Tu. Pukul berapa nak pergi ni? Pukul 12. Kenapa? Masa tu maksimal lapar. Jadi nak makan nombor 1. Niat kerana sunnah? Tak ada. Bukan kerana kita tak nak niat. Kadang-kadang kerana kita tak ketahui cara tersebut. Kita tak nak niat. Kadang-kadang tak datang niat, biarlah nak suruh dia gembira. Sebab bila datang ramai meriah suasana, ia pula Masya Allah rasa seolah-olah ajarkan dia dihargai. Macam tu. Tetapi tak sampai tahap tu. Nak pergi dah rumah dia? Tak dah. Kenapa? 3 tepat dah. Masalah apa dia? Ni nak letak kat mana? Makanan dulu dia letak. Dia kira makan. Bukan masalah makan, masalah menerima undangan jemputan. Masya Allah, agama ni comel sangat-sangat, sehingga ke setiap pergerakan, setiap program, setiap urusan boleh kita tukar dia jadi kebajikan dan akhirat. Littiba mutaakhiran anhu qalila. Kamu dia makmum tadi dalam keadaan dia berada di sebelah kanan, dan juga kalau dia di sebelah kiri, imam sunat palingkan dia ataupun tunjukkan kepada dia supaya beralih ke sebelah kanan. Dan dalam masa yang sama sunat bagi makmum sedikit ke belakang. Banyak mana ke belakang ni? Ada orang dia duduk macam tu kaki. Ada orang duduk separuh kaki. Ada orang duduk hujung. Ada orang duduk jauh sikit. Ada orang tak mari langsung duduk kat rumah dia. Itu cerita lain lah. Cuma ada beberapa hampir sama, separuh kaki, hujung kaki jauh sedikit. Macam mana apabila kita nak ikut sunnah yang sekiranya paling afdal kedudukan apabila berada di sebelah kanan imam, di saat kita seorang diri, seorang makmum. Kata ulama, bi anta ta'akhara asabi'uhu an aqiba imami, dengan sekira-kira tata'akhar, sedikit ke belakang kaki makmum, asabi'uhu, hujung jari dia, hujung jari makmum sedikit ke belakang, an aqiba imami, daripada tumit kaki imamnya. Jadi tak sepatutnya duduk macam tu kaki. Ni tumit kaki. Paling tidak belakang tumit dia, hujung kaki makmum. Walaupun begitu sah tak? Sah. Cuma ulama kata yang terlebih afdal sekira-kira macam tu. Ini bagi makmum lelaki. Kalau kita sembahyang dengan makmum perempuan, kita seorang, makmum perempuan seorang. Makmum perempuan seorang siapa?
jiran, ada hubungan. Tak ada, imam kena keluar masjid. Apa lagi keluar sana? Sebab dia kira berkhalwat. Jangan duduk sama-sama. Kita dua lah ya, nak buat macam mana? Orang lain malah lega, dia kata. Tu jahit mari kena berkah dua-dua. Jadi kalau mamu seorang, siapa mamu seorang? Isteri dia, anak perempuan dia, ataupun isteri nombor 2 dia, tak kira lah. Ada seorang. Jadi nak letak kat mana isteri? Saya kadang-kadang awak ikut saya, beriman dengan saya. Jadi isteri dia duduk sebelah kanan, dia letak sebelah kanan. Tidak. Kalau makmum tu perempuan seorang, hendaklah dia berada betul-betul di belakang imam. Kedudukan makmum perempuan. Jadi isteri awak apa sejadah kat belakang saja. Belakang nak sama betul, nak jauh sikit tak ada masalah. Kalau lelaki duduk sebelah kanan tu kalau seorang. Kalau manakala perempuan seorang, dia duduk, dia berdiri di belakang imam. Wa kharaja bi zakari al-unsa, maka terkeluar daripada lelaki, yakni lelaki sunat berada di sebelah kanan, yang terkeluar daripada lelaki adalah perempuan. Perempuan tak masuk dalam masalah tersebut. Fataqif wa khalfah, maka bagi perempuan dia berdiri di belakang imam ma'a mazidi ta'akhur, bersama dengan jarak yang terlebih jauh. Orang lelaki kalau lebih 3 hasta meluputkan pahala berjemaah. Sah. Imam kat sini, makmum saf kedua, salat sah. Tetapi pahala jemaah kata ulama tak dapat. Dia kira putus saf. Saf pertama ada orang, saf kedua kosong, saf ketiga baru ada orang. Jauh sekira-kira saf pertama dengan saf ketiga tu 3 hasta lebih. Ya, lebih 3 hasta. Saf ketiga ke belakang tidak dapat pahala berjamaah. Jadi dari segi saf tak ada masalah, semua dekat-dekat. Cuma sebahagian tempat imam ni, sejadah imam ni separuh ni, ujung sejadah tu duduk kat sini. Ya, pernah tengok tak? Sejadah imam ni dia angkat jauh sedikit ke hadapan. Tak pernah tengok? Kat sini dia sembahyang. Tak pernah sembahyang kat lain. Baguslah, setia dengan yang satu kan. Jadi kalau pergi setengah-setengah tempat, saya pergi, ada yang jauh. Rasa lebih 3 hasta. Nak tegur, kita bukan tuan rumah. Cuma kalau dia orang kata, Ustaz naik saya akan tarik sejadah. Ya suruh kita naik, kita tarik hampir rapat dengan tempat suri. Macam ni lah. Tarik macam ni. Kalau ada tempat jauh, saya tarik letak dekat. Kemudian masa kuliah akan datang tu, kadang-kadang saya sebutlah, cara semua sekali tengok jauh pula. Apa so kita tarik pula. Ada satu tempat tu, setahun ke 2 tahun, tarik jauh. Benar dia kalah kita. Sebab kita 2-3 minggu sekali mari. Tetapi akhirnya alhamdulillah ada dekat dah. Kita semayang kat belakang pun tak sedap. Dapat dah pahala jemaah ni lebih 3 hasta. Kalau lebih memang tak dapat, kata lama. Dia kira putus saf. Tetapi bagi perempuan tidak. Sebab bagi perempuan semakin jauh semakin afdal. Tak ada masalah, tak putus saf. Sebab tu perempuan duduk belakang, saf lelaki setakat ni 3 jatuh. Tu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saf kosong. Lebih daripada berapa hasta? Atau hampir 20 hasta. Adakah memutuskan saf tak dapat mereka pahala jemaah? Tidak. Bagi perempuan semakin jauh semakin baik. Sebaik-baik saf perempuan yang paling jauh daripada imam. Makin jauh makin baguslah, makin jauh makin bagus. Jadi tak ada masalah lah. Macam mana jauh sangat ni, tak ada masalah. Masih dikira dalam ruang sembahyang.
Kemudian begitu juga sedikit, kalau soft pertama tak penuh, ada kosong, seorang kosong kat hujung tak penuh, dah soft kedua dah penuh, 3 penuh, 4 penuh. Nah, di saat takbir, contohnya imam takbir Allah betulkan soft, penuhkan soft, Allahu Akbar. Imam betulkan soft, penuhkan soft tu dia tengok hujung sejadah dia, betulkan soft, penuhkan soft. Orang tengok makmum, betulkan soft. Orang tengok makmum, dia tengok hujung sejadah, tengok handset dia kat depan, betulkan soft, rapatkan soft. Betul rapat dah habis baca gini, betul-betul rapat. Allahu Akbar. Makmum tak tahu lagi macam mana. Nah, ada berdiri baru nak rapatkan soft, ada baru kesak dia wasi apa. Dah tidur, sempat tidur lagi. Jadi sekira-kira tak penuh lagi, masih kacau bilau. Terutama bila pada hari Jumaat, sembahyang fardu Jumaat. Jadi kalau imam cepat sangat, selepas iqamat, betulkan saf, rapatkan saf, Allahu Akbar, biasanya ada rumah yang tak akan penuh. Nah, masjid tuan-tuan ni alhamdulillah tak besar mana, sepatutnya sempatlah untuk penuhkan saf hadapan yang kosong. Dah, ambil masa lah dalam 20 saat ke 15-20, betulkan saf, rapatkan saf. Nah, kalau makmum dia sunat, tengok kiri, tengok kanan, sunat pula. Betulkan saf, supaya orang sebelah tu dia ambil perhatian. Kalau boleh aku betul ke tak? Macam tu. Bukan sunat akak kaki, akak tengok tapak dia. Tengok tapak dia. Setengah orang ada macam tu. Itu penyakit was-was. Walaupun atas dasar nak tengok najis. Lah. Jadi dia tengok betulkan saf, rapatkan saf. Kemudian imam pula tengok sekali pandang, tengok cepat sikit, tolong cepat sikit, betulkan rapatkan saf. Okey, baik. Allahu Akbar. Baru takbir. Tiba-tiba kalau yang cepat sangat Allahu Akbar, makmum baru nak penuhkan saf, maka dah mula masing-masing takbiratul ihram. Yang akhirnya saf kedua ni dah semua orang takbir, saf pertama pun dah semua orang takbir, cuma dalam masa yang sama dengan pergerakan. Contohnya apabila sembahyang selepas rakaat pertama biasanya ada ruang kosong. Sebab apa jadi macam tu? Rasa okey dah, tiba-tiba selepas rokok, sujud apa bangun, longgar pula. Dan dia panggil tomok, dia panggil. Tomok dia panggil, serupa nasi lah. Rasa letak sikit dah, kenapa tak habis? Tomok dia panggil. Dah, rasa letak sikit dah. Nasi sikit, ayam 2 ketul sahaja, ikan seekor, daging tak buku besar seketul, terbikai 2 hiri, besar-besar ni. Kenapa ni? Dia ambil banyak begitu dah sedap. Dah, akhirnya tak habis makan. Begitu juga semasa berdiri ni, rasa tak boleh lah kalau rapat-rapat sangat tak selesa dah. Sebenarnya okey pun, tetapi dengan sebab tamak dengan tempat tu, akhirnya apabila sujud, rokok dan bergerak, baru rasa masih ada ruang yang kosong. Biasanya saf dia semakin rapat. Nah, ujung sekali tu masalahnya, telefon dia kat depan, dia dah kat sana jauh ni telefon aku. Mari seorang naik pula. Sudahlah. Kan bila sujud hilang telefon aku. Macam-macam dah pula. Yang tu tak ada masalah. Cuma apabila kosong kat belakang, satu kosong kat tepi, makmum belakang isi. Dah kena isi lah. Cuma yang macam mana kalau saf yang kedua, 2 orang jauh, dia tak nampak dah, tak boleh buat apa. Tak nampak dah satu tepi. Sebab tu apabila betulkan saf, betulkan elok-elok. Rapatkan bahu. Rapatkan bahu, bukan rapatkan kaki. Kaki betul sunat rapat, tapi nombor 1 bahu. Sebab ada yang rapatkan kaki, dia kakang luas-luas, yang akhirnya ruang tu masih kosong sebenarnya. Sebab tu nombor 1 bahu. Cara berdiri pula, kaki membetuli dengan 2 bahu. Nampak dalam keadaan berdiri penuh dengan tertib dan beradab. Tak nampak terlalu kangkang dan sebagainya. Walaupun ada dengan satu pendapat, sampai rapatkan bahu,
dengan sunat juga dirapatkan dengan dua kaki orang sebelah. Itu ada dua pandangan ulama lah. Satu ulama kata rapat bahu dah rapat kaki. Satu ulama kata cukup dengan rapat bahu walaupun kaki tidak rapat. Sebab Nabi suruh rapatkan kaki kamu. Itu kata dengan Ibnu Hajar bahawasanya tanda suruh rapatkan saf, jangan ada ruang kosong. Kinayah ataupun mubalaghah perkataan Nabi rapatkan kaki. Mak beritahu rapatlah, jangan ada ruang, bukan sampai bersentuhan. Dia rapat ni ada dua, rapat biasa pun ada, rapat betul-betul pun ada. Jadi yang kata Ibnu Hajar, rapat tu cukup bersentuhan bahu, cukup. Tangan kat mana? Tangan kat situ, yang sedikit terbuka, tak ada masalah lah. Jadi kalau sembahyang pun insya-Allah tenang. Jangan terlalu berapat-rapat, hukum dia makruh. Yang tu Nabi larang juga. Jangan kamu bersesak-sesak dalam sembahyang seumpama unta yang berhimpit-himpit, kata Nabi. Jangan siapa bersesak berhimpit-himpit. Dia boleh, bahagian kita tengok jadi macam tu. Apabila dah berhimpit sangat, macam mana kesan sembahyang kita? Khasyuk tak? Tak khasyuk tak? Tak khasyuk. Tak. Siapa yang paling tak khasyuk? Orang yang mula-mula duduk depan. Ada kosong sedikit, zop, mari seorang masuk. Oh, dia ni masuk juga. Sampai ni. Dah tak khasyuk. Nak masuk tu, sudah lah. Nak undur, ada orang nak kat belakang. Ya, duduk. Akhirnya, boleh tak? Oh, boleh. Tak ada masalah. Masalah dia tak mengaku, tak boleh. Saya pernah tanya kadang-kadang tengok, sempit sangat boleh ke tak tu Haji? Okey tak? Boleh, tak ada masalah, boleh. Nampak dah tak bolehnya. Apabila terlalu berhimpit, dia tak khasyuk juga sembahyang. Ya. 3 rakaat tu sakit hati, 3 rakaat sakit hati penuh, 3 rakaat penuh sakit hati dia. Saya gegas sombong. Nak duduk tahiyat pun payah dah ni. Dah jadi pandai-pandai isi ruang kosong. Kita sebelum tahu dah rumah sempit ni, semua orang masuk. Dapat tengok hujung. Muat dah untuk seorang, muat untuk separuh orang saja, tak perlu isi. Ya, kosong dah, tidak dikira kosong. Itu dah dikira ruang yang penuh. Kat sini ada arahan berhenti apabila isyak. Tak ada. Masuk isyak berhenti. Wallahu a'lam. Ada arahan ke tak? Tak ada. Sebab setengah tempat dah ada arahan macam tu. Saya ada satu tempat ustaz baca kat atas meja tu. Dah baca dia kata berhenti apabila masuk waktu isyak apa. Jadi saya pun berhenti lah. Kemudian dia azan, sudah azan, saya sambung semula. Apabila sambung, kemudian sudah sembahyang, KJP kata, ustaz, tu arahan tu berhenti teguh tu. Ya mungkin berhenti sekejap, tak berhenti teguh. Bila pula ni? Ni Perdana Menteri baru, Perdana Menteri Surah tu lah, hari tu lantikan baru kan. Jadi pengerusi surah baru tu tak nak lebih-lebih, cukup masuk waktu, cukup. Masuk waktu, berhenti. Ini satu perkabaran yang sangat baik. Kalau kata 15 minit sebelum masuk waktu berhenti, lagi bagus. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang tak sempat lah nak belajar lebih sedikit tu sahaja. Tetapi saya faham kadang-kadang kenapa ada sebagian surah buat macam tu. Sebab ada ustaz yang tak erti bahasa, ada juga. Pokok 9 suku tak erti lagi. Tu jadi buat macam tu tu. Kadang-kadang makmum pun dah komplain dah, apa ni? JK buku berapa dah? Dia nak marah ustaz tak berani. Dia marah AJK. Jadi AJK serabut kepala mesyuarat. Ni keputusan mesyuarat. Baru hempak atas ustaz. Ustaz pula tak reti bahasa. Pandai-pandailah. Dah masuk waktu 10 minit. Paling maksimal 20 minit lah. Biasanya dalam 15 minit lebih kurang. Berhenti ya. Raikan. Ada yang perlu ikut peraturan maka obat dia.
Dah pukul 9 kau apa dah sudah 5 minit lagi tak semaya lagi. Lepas ni sepuk aku ni. Tak kira lah, dia ada peraturan makan dia, ada peraturan ambil anak sekolah, ada juga mungkin dengan ada urusan kerja, mungkin juga waktu tertentu dia dah ada jadual lain. Yang paling banyak jadual kok kedai mamak itu paling banyak sekali. Cuma kita raih kaya lain lah, ialah yang tadi yang ada hajat. Lah insya-Allah 5 minit 10 minit lagi saya bukti ya. Paling lewat pun 8.50 boleh lah insya-Allah. Fa in jaa dzakarun akharu ahrama an yasari wa yata'akhkhara qalila. Tiba-tiba datang apabila dah sembahyang dah seorang sebelah kanan imam, datang makmum kedua. Makmum kedua ni dia nak sembahyang kat mana? Kata dengan pengarang kitab Fathul Mu'in, kata dia apabila datang seorang lelaki lain, hendaklah dia takbiratul ihram di sebelah kiri imam. Itu cara. Dan di sebelah kanan dia masuk sebelah kiri. Sebelah kiri itu berbetulan dengan makmum yang ada sebelah kanan. Allahu Akbar. Maka apabila dia berada bersama-sama dalam satu barisan kiri kanan, otomatik yang di sebelah kanan terperasan. Maka ketika itu ya ta'akhkhara qalila, kemudian selepas takbir kedua-duanya undur ke belakang. Itu salah satu daripada cara lah. Summa ba'da ihramihi ta'akhkhara anhu nadba fi qiyami aw ruku'. Kemudian selepas dia takbiratul ihram, sunat dia undur ke belakang, kedua-dua tadi undur ke belakang, sama ada dalam keadaan berdiri atau rukuk. Rukuk pun boleh dia bergerak undur ke belakang. Dalam keadaan rukuk, ada seorang lagi dia rukuk, boleh dia bergerak dalam keadaan rukuk. Yang tak boleh dalam keadaan sujud. Dia jadi cikgu undur-undur. Kalau orang Kelantan panggil, ada binatang seekor tu cikgu undur-undur. Dia berjalan undur, dia lubang dia bulat macam tu kan. Nak kenal kan? Tak kenal. Dia biasanya bawa rumah lah. Rumah ada debu, dia ada lubang macam pasujul macam tu. Zaman budak-budak dulu suka sangat lah. Dah tangkap benda tu. Kali-kali tangkap. Sekarang ni budak-budak dia tangkap Ultraman, Batman, dia tak tangkap. Nanti tu dah pergi semua ke Ultraman 3, nak Ultraman 3. Cari yang mana 1, 3 ni. 3 ekor. Ingat Ultraman 3 mana tadi. Baik, jadi dalam sujud tak adalah istilah bergerak kecuali qiyam berdiri atau rukuk. Rupanya dalam keadaan rukuk pun boleh bergerak ke belakang hatta yasira saffa wara'a, sehinggalah dia bergerak 1 2 berhenti, 1 2 berhenti, 1 2 berhenti, jangan sampai 3 kali berturut-turut sehingga dia 2 orang tadi menjadi saf yang satu di belakang imam. Yang biasa kita buat takbir belakang imam, cuit orang hadapan. Cuit orang hadapan. Yang tu kadang-kadang sebab apa? Sebab kadang-kadang boleh terkeliru. Kadang-kadang boleh terkeliru. Ada biasanya apabila orang cuit ni dia jadikan kita imam. Biasanya macam tu. Yang cuit-cuit sentuh ni jadikan imam. Bukan nak tarik makmum duduk dengan kita. Cuma dalam kitab kita sebut macam itulah cara seeloknya. Manakala yang sentuh makmum untuk samakan saf, yang tu saya tawakuf berhenti setakat tu, tak berani nak komen apa. Dan takut-takut itu adalah pandangan ulama yang kedua. Cuma saya baca dalam kitab ni. Wa wuqufu rajulaini ja'a ma'an aw rijal qasadul iqtida' bi musalli khalfahu saffa. Akhir sekali dan berdiri rajulain, tiba-tiba ada seorang lelaki sudah sembahyang, 2 orang datang dalam keadaan serentak. Kalau dah 2 datang dalam keadaan serentak, dia hanya terus buat saf, tak perlulah bahagi kiri kanan kemudian undur
ke belakang, tak perlu, cukup dengan orang sah. Kalau seorang mari takbir dulu, yang lewat takbir tu lain. Kalau dua-dua masuk kiri kanan, imam pun berdebar-debar ni. Siapa pula hari ni kiri kanan ni? Kena ingat balik, aku ada hutang dengan orang kalau tak ada. Tiba-tiba mari kepung ni, macam mana? Buat saf kat belakang, terus dengan saf belakang. Rijal, tak beberapa lelaki datang yang nak ikut juga orang seorang tu. Silakan dengan saf, satu saf di belakang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.